Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya, bila sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu secara alam maya, secara live, untuk menyambung kembali pengajian kita. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermula petang ini saya ingin mengajar tuan-tuan dan puan-puan sekalian qiraati, buku qiraati lah, iaitu pengajian qiraati, kaedah qiraati. Yang mana kaedah qiraati ni dia ada sedikit perbezaan daripada kaedah-kaedah yang lain lah. Contohnya macam Iqra, Al-Baghdadi dan sebagainya lah. Jadi qiraati ni asalnya datang daripada Indonesia lah, kaedah yang dibuat oleh orang-orang Indonesia lah, yang mana dibawa datang ke Malaysia. Yang mana saya dapati kaedah ini juga boleh kita guna pakai sebagai langkah untuk bagi mereka yang baru nak belajar Quran tu, elok sangatlah menggunakan kaedah qiraati. Jadi kaedah qiraati ini adalah satu kaedah yang memudahkan kita membaca Al-Quran, yang mempercepatkan kita membaca Al-Quran. Jadi untuk qiraati ini dia ada terbahagi kepada dua, qiraati dewasa satu dan qiraati kanak-kanak. Jadi qiraati dewasa ni dia ada buku hanya 3, 1, 2 dan 3. Maknanya kita kena habiskan satu-satu buku tu lah. Macam di sini buku 1, habis buku 1 naik buku 2, habis buku 2 naik buku 3, khatam buku 3, terus naik Quran. Kalau buku kanak-kanak, buku 1 sampai 6, habis saja buku 6 ataupun sampai buku 5 pun boleh juga. Terus naik Al-Quran juzuk 27. Itu di antara cara-cara ataupun sistem qiraati. Jadi pada petang ini saya nak mula dengan qiraati 1 lah, bagi qiraati dewasa lah. Sebab apa? Sebab saya dapati masih ramai lagi yang masih lemah dalam terutama sekali yang asas-asas. Terutama sekali yang asas masih lemah lagi lah. Dari segi sebutan huruf, makhraj dan sifat huruf tersebut. Jadi jika kita yang asas-asas ni masih lagi lemah, bagaimana mungkin kita nak membaca Al-Quran yang ayatnya panjang-panjang dengan nak jaga hukum tajwid, dengung tak dengung, panjang pendek, tekanan suara dan sebagainya. Jadi pastikan kita belajar tu daripada bawah. Jadi petang ni kita nak mula dengan qiraati 1 lah, insya-Allah. Qiraati ni adalah kaedah lihat dan terus baca lah. Lihat dan terus baca, insya-Allah. Mudah-mudahan pengajian kita ini berterusan lah, walaupun sekejap ada sekejap tak ada kan. Biasalah. Saya pun banyak tugasan di sini yang perlu diuruskan. Jadi itulah, saya buat live ni ketika free sajalah, ketika waktu saya free. Baik, tanpa melengahkan masa, tuan-tuan dan puan sekalian, sama-sama kita mulakan dengan membaca doa
mudah-mudahan dengan keberkatan doa tersebut Allah Ta'ala akan memberi peringatan, Allah Ta'ala akan memberi ingatan dan juga kefahaman kepada kita semua, insya-Allah. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim, nasrun min Allah wa fathun qarib, wa bashiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari, wa atliq bihi lisani, wa shrah bihi sadri, واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Baik, mari sama-sama kita mulakan dengan membaca Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita baca buku qiraat ini, mula sama-sama kita baca kat depan ni sikit. Baik, buku ni adalah buku qiraati qiraati, bukan iqra lah. Buku ni kita panggil dengan nama buku qiraati, bukan iqra. Jadi buku ni untuk usia sekolah menengah dan dewasa lah. Jadi buku ni dia sesuai lah dengan budak sekolah menengah dan juga dewasa. Di sini dia kata kaedah praktis membaca Al-Quran tahap 1. Untuk kegunaan sendiri sahajalah. Diterbitkan oleh Muhammad Masruh bin Ahmad, nombor 9 lot 1672 Jalan Qiraati, Sungai Ramal Dalam 43000 Kajang Selangor, Darul Ihsan. Hak cipta terpelihara, tidak boleh dijual di kedai atau di pasar malam. Jadi untuk makluman juga kepada tuan-tuan dan puan sekalian, buku qiraat ini dia tidak ada dijual lah. Tidak ada dijual di pasar malam, di kedai-kedai buku dan sebagainya. Jadi bagaimanakah kita nak mendapatkan buku ni? Kita kena jadi ahli lah. Ataupun kita kena daftar lah. Contohnya macam saya daftar kelas di bawah Persatuan Zon Qiraati Zon Utara. Jadi bila kita dah daftar bawah persatuan tersebut, barulah kita boleh beli dengan pihak qiraati jugalah. Sebab buku ni tidak ada dijual di kedai-kedai buku, di pasar malam dan sebagainya. Jadi dia ketat sikit lah, kawalan dia ketat sikit. Tak sewenang-wenangnya kita boleh beli lah buku ni. Melainkan kalau kita dah daftar kelas bawah persatuan, kita buka kelas, insya-Allah barulah kita boleh beli. Kalau kita tak daftar ataupun kita tak belajar di mana-mana pusat qiraati, maka buku ini tidak boleh dijual lah. Itu kena faham lah. Sebab ramai yang tanya saya macam mana nak beli. Saya kata saya tak jual buku ni. Saya tak boleh jual kepada mereka yang tidak daftar bawah qiraati. Baik, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, marilah kita teruskan dengan pengajian kita. Baik, kita baca sikit
dari penerbit buku ni, dia kata alhamdulillah dengan inayah Allah Subhanahu wa taala buku qiraati set dewasa ini dapat muncul lagi di hadapan para pembaca budiman. Kali ini dalam bentuk baru dan menggunakan rasam Osmani, tulisan Osmani, serta sudah beberapa kali mengalami pembetulan terhadap kekurangan seperti tanda-tanda baris, titik dan sebagainya. Suku qiraati dewasa ini terdiri daripada 3 jilid buku. Buku 1 iaitu bagi yang belum mengenal huruf. Jadi mereka yang belum mengenal huruf, eloklah, sesuailah belajar buku 1. Atau tidak lancar atau kurang baik makhrajnya. Jadi ramai yang masih lagi kurang baik makhraj ataupun tidak mengenal huruf dan tidak lancar. Jadi buku 1 ni amat sesuai bagi golongan tersebut. Kemudian buku 2 pula. Buku 2 ni bagi yang belum mahir tentang bacaan panjang pendek. Jadi mereka yang belum mahir bacaan panjang pendek, sesuailah dengan buku 2. Kemudian buku 3 pula bagi yang belum mahir bacaan dengung seperti ikhfa, iqlab dan gunnah. Jadi dia ada 3 tahap lah. Kita boleh tahu lah diri kita ni lemah yang mana. Kalau lemah makhraj huruf, tidak mengenal huruf, tidak lancar, kita kena baca buku 1. Kalau kita panjang pendek masih lemah, hukum mat kita masih lemah, kita kena baca buku 2. Kalau kita hukum dengung-dengung tu kita tak tahu, iqlab, ikhfa dan sebagainya, kita kena baca buku 3 lah, insya-Allah. Maka guru-gurunya mesti menguasai bacaan pada setiap buku yang diajarkan agar menghasilkan bacaan murid yang memuaskan. Setiap guru qiraati mesti ditashih bacaannya dahulu oleh pakar-pakar tajwid setempat agar tidak mengembangkan ataupun memberikan ilmu yang salah. Sekian, dan kami mengalu-alukan teguran yang membina untuk kebaikan bersama. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan pada muka surat yang pertama lah. Baik, yang pertama sekali, jadi kita baca sikit ke bawah ni. Dia kata guru mengajarkan inti pelajaran iaitu A dan Ba dan dilanjutkan dengan memberi bacaan sekadar 1 baris. Bacalah 2 huruf dan 3 huruf dengan cepat tanpa ada yang dipanjangkan salah satunya. Baik, kat sini kita tidak boleh dipanjang, kita baca di sini tidak boleh panjang lah. Baca tu kena cepat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Aba, kena baca cepat, jangan baca aba, salah lah. Kalau kita panjang tu salah. Aba, salah. Yang betul dah abang. Macam tu. Okey, yang ni pula abang, babang, abang, baang, abang, baang, abang, ababang, abaang, baabang. Baik, itulah kaedah qiraati. Lihat terus baca, jangan panjangkan bacaan tersebut sebab di sini tidak ada mat. Baik, muka surat seterusnya. Okey, tajuk dia di atas. Atabang, tatang, tabang, taang, atang, batang, tatang, abatang, bataang, taabang, baatang. Dia kena baca cepat lah, jangan baca lambat. Tatang, salah lah, siapa baca lambat salah. Kemudian dia kata bacalah huruf sebelah kanan dan sebelah kiri di atas sebelum murid membaca di setiap muka surat. Maknanya guru tu kena baca di atas ni lah. Lepas tu barulah murid akan baca. Pastikan murid dapat membaca dengan lancar.
tanpa memanjangkan salah satu hurufnya. Maknanya murid tu kena baca dengan lancar tanpa dia panjangkan. Ni huruf ni jangan panjang ni. Ta, jangan panjang, tak boleh. Ta, panjang, pendek. Huruf hijaiyah dibaca secara kumpulan, alif, ba, ta, tha. Jangan dibaca secara terpisah-pisah. Yang ni kena baca secara berkumpulan. Jangan baca ta. Jangan macam tu, tak boleh. Dia kena ta secara kumpulan. Ta, ba, baca secara kumpulan. Jangan baca ta, ba. Salah lah. Bacaan macam tu salah. Ta, ba. Kena baca secara kumpulan. Baik, seterusnya. Basata, sasa, sata, saba. Huruf sa ni kena hujung lidah tu dikeluarkan sedikit. Basa, asa, tasa, saaba, ta'asa, tabasa, basata, batasa, sabata. Alif. Kat bawah ni alif nah. Huruf alif, bukan a nah. Ramai yang kata a ni bawah ni. Ni bukan a, ni alif. Dibaca pendek. Alif. Ba, ta, sa. Alif. Ba, ta, sa. Alif. Ba, ta, alif. Ba, alif. Ta. Baik. Ni huruf hijaiyah lah. Yang ni kita kena sebut dengan jelas dan mahir lah. Ni semua ni asas ni. Jangan baca alif. Salah lah. Alif. Salah. Dia kena baca cepat. Alif. Ba. Ta. Sa. Alif. Ba. Ta. Sa. Alif. Ba. Alif. Ta. Tu. Bacaan macam tu lah. Kemudian seterusnya muka soal 4. Tuan-tuan dan puan boleh ikut sekali lah. Tajasa, tajasa, jajang, jasa, jata, bajang, tajang, sajang, jasabang, tasajang, sajatang, bajasang, basajang, jasatang. Alif. Ba, ta, sa, alif. Ba, alif. Ta, alif. Sa. Macam itulah cara bacaan dia. Baik, kemudian muka surat yang kelima.